Dan saya Muhammad Syahir, dan saya dari segi backgroundnya saya bekerja syarikat minyak lah, oil and gas. Dan pada masa yang sama saya juga aktif lah dengan parti politik dan juga NGO-NGO yang membantu rakyat lah. Cerita dia, saya dapat tahu berkenaan dengan perkara tu lebih kurang akhir tahun lepas, dalam bulan Disember tahun lepas. Dan ianya melibatkan saya terjangkit virus tersebut daripada tempat kerja adik saya. So saya pada mulanya memang orang politik kan, so kita ada interaksi dengan rakyat semua. Jadi apabila dapat tahu, dan kita sentiasa jagalah benda perkara ni, dan apabila saya dapat tahu adik saya positif, kontak rapat lah, adik saya positif daripada tempat kerja dia. Dan saya pergi, nak jadikan cerita, saya pergi ke rumah ibu bapa saya. Adik saya tinggal dengan ibu bapa saya. Jadinya bila dia positif, saya buat inisiatif lah, saya dan anak-anak saya buat inisiatif untuk pergi cek. So kita orang pergi cek, swab. Mula-mula kita swab tu, kita buat yang RTK punya rapid test tu. So untuk rapid test tu, kami berlima lah, saya, isteri saya dan 3 anak, semua negatif. Lepas tu bila adik saya tu dapat result dia positif, jadi KKM terus call. Ini bagusnya KKM pada waktu tu, terus call dan minta kami untuk pergi buat instead of rapid test tu, dia suruh buat PCR rasanya. PCR satu lagi. Yang satu lagi yang kena buat hidung dan juga deep throat tu. So bila buat tu, the next day tu terus dapat result, dan next day tu dapat result saya dan anak saya positif, dan semua yang positif dihantar ke pusat kuarantin MAIPS dan juga Institut Latihan KKM di sebelah Sungai Buloh tu. Jadi saya dan anak saya ditempatkan dekat Institut Latihan tu. Ibu saya di Sungai Buloh, ayah saya di Institut Latihan juga, dan 2 adik saya di MAIPS. Jadi kita orang berpecah lah. Saya rasa untuk pengetahuan semualah, dan ini pengajaran daripada saya juga untuk di-sharekan. Masa dia dapat tahu dia positif tu, keadaan dia okey sebenarnya, sebab tu dia diletakkan, pada mulanya dia letakkan di Institut Latihan, pusat kuarantin tu. Dan COVID ni apabila jadi, ni pengalaman daripada ibu saya lah, dalam masa sehari saja dia daripada tak ada apa-apa simptom, terus sesak nafas dan jadi macam tak boleh nafas lah. So sebab dia kira warga emas, jadi doktor waktu tu terus transfer dia ke Sungai Buloh. Ibu tak ada sakit apa-apa lagi? Dia masa masuk tu dia normal je. Dia macam saya waktu masuk tu stage 1 je. So dalam masa beberapa hari tu, bila dekat sana, keadaan develop, dalam masa 1 hari tu terus tukar. So bila di Sungai Buloh tu, mula-mula dia dimasukkan ke ward biasalah. Lepas tu keadaan bertambah teruk, dia dimasukkan ke tempat oksigen lah, kena ambil oksigen. Dan apabila dia discharge tu, doktor bagi tahu analisis dia stage 4 lah, 4A. Lama lah dia masuk sebelum. Dia paling lama lah antara kami semua. Macam saya 10 hari kuarantin semua, dia lebih kurang 20 hari lah. Pada saya sentuhan tu mungkin terjadilah, bersalam contohnya. Tapi pada masa yang sama, ni keajaiban jugalah. Saya ada anak, 3 anak kan. So daripada anak tu semua bersalam dengan adik saya tu, tapi seorang je yang positif. Dia apa tu? Dia darjah 1 lah, tahun lepas 1. So, COVID ni untuk pengetahuan semualah, berdasarkan pengalaman saya, COVID ni perkara yang real dan perkara yang membimbangkan lah. Satunya, dia cepat untuk serang kita. So bila kita dah positif tu, ia ikut antibody badan juga. So dalam masa tempoh, berdasarkan pengalaman ibu saya lah, dalam tempoh 1 hari tu, condition dia daripada tak ada apa-apa gejala terus kena pakai oksigen. So teruk untuk warga emas lah. Dan perkara ni
Waktu terjadi tu pada bulan 12, lagi bulan 12, bulan 1. Waktu tu kes positif harian dalam 1,000-2,000 je. Sekarang ni dah 4,000 ke 5,000. Naik banyak. Pada waktu kejadian tu, saya sendiri alami, ambulans datang untuk pick up kami lah, saya dan anak saya. Dan dalam ambulans tu kita tengok ramai orang lah dalam ambulans tu pada waktu tu, waktu 1,000-2,000. Lepas tu kami semua ditempatkan daripada rumah ni semua. Macam saya, kita di Ampang kan. Jadi kita, ambulans ni akan kutip semua. Kita diletakkan di satu tempat dulu, transit lah, di sekitar Kajang sebelum ke Sungai Buloh. Berapa hari tu? Terus macam saya transit tu sekejap je, dalam beberapa jam je. Macam saya pick up pukul 9 malam, lebih kurang pukul 3 pagi, pukul 12.30 malam, 1 pagi tu banyak bas-bas lah akan ambil. Dan masa tu saya tengok dekat tempat transit tu memang ramai family. So bila first tu rasa dia, mula-mula saya rasa macam nak kena flu, sesama. So badan masa mula-mula rasa tu, hidung saya tu rasa macam menyucuk. Masa tu dah rasa pelik lah, tiba-tiba hidung rasa menyucuk. Lepas tu rasa penat. Cepat penat. Macam saya pening tak ada tu? Saya tak ada pening-pening. Batuk macam batuk kering tu? Batuk tak ada, cuma rasa gatal tekak. So untuk macam kes saya, dia setiap kes tu lain-lain. Saya dengar pun lain-lain. Macam saya rasa penat lah, cepat penat. Memang cepat penat dan nak tidur. Dan Anak lebih kurang, cuma lepas tu dia sebab sebelum dia kena tu dia memang dah masuk hospital lah. Dia ada asma, pneumonia. So bahaya tu. So dia baru je sihat. Lepas tu kena, selang seminggu lepas tu kena. Tu yang dia masukkan ke Sungai Buloh tu. Untuk level pertama dia monitor darah, pressure, tekanan darah kita. Tak ada ubat. Cuma dia kalau demam dia bagi paracetamol lah untuk demam. Dan untuk batuk bagi ubat batuk. Untuk tekak ni macam saya guna air garam lah. Air garam. Dalam tu ward tu tak ada buat apa lah kan? Ward tu itulah 10 hari masa saya tu diumumkan daripada 14 kepada 10 masa tu. Kuarantin. Nasib baik lah. So dalam ward tu memang tak ada apa-apa. TV tak ada. Sembang pun semua penat juga. Sebab semua bila kena tu dia agak penat lah. Suka lebih kepada tidur lah. Jadi apa yang saya buat, saya banyak membaca lah, baca Quran, baca buku, dan update lah family. Frontliner semua okey lah tu? Frontliner banyak membantu. Macam isu ibu saya tu, dia daripada institut latihan sebenarnya. Institut latihan kuarantin tu, dia ke pusat kusta. Lepas tu bila keadaan bertambah buruk, jadi saya sendiri kontak lah pengarah kat situ, minta doktor tengok keadaan dia. Dan bila doktor tengok keadaan dia tu bertambah buruk, jadi terus doktor hantar dia masuk hospital terus. Benda ni, COVID ni satu perkara yang serius lah. Kita kena ambil pengajaran mengenai perkara ni. Sebab bila kita kena, kita sendiri pun tak tahu kita stage mana. Ada yang ialah stage 1, ada yang stage 2, dan ada yang baru-baru ni sahabat saya lah dia kena waktu saya kena lebih kurang bulan 1, dan dia kena second time, kali kedua. Dan pertama kali dia kena tu macam saya, dan second time ni teruk masuk ICU. Jadi COVID ni walaupun kita dah kena ataupun kita belum kena, ataupun kita dah ada vaksin, kita tak boleh ambil ringan lah perkara ni. Sebab dah ada kes yang terjadi 2 kali, dan ada vaksin pun ianya tidak menjamin kita tak akan dapat COVID. Dengan vaksin ni kita dapat merendahkan kesan dia, stage dia, supaya kita tak masuk ke ICU contohnya. Dan perkara ni kita harap
semua pihak tidak main-mainlah perkara ni dan ambil serius tentang SOP dia. Tak kira lah kita rakyat biasa, pemimpin ataupun sesiapa pun, semua kena patuh SOP lah. Dalam konteks sekarang ni dengan varian yang tak menentu dari India ni, kita sangat khawatir lah varian dari India, varian dari UK ni. Kalau boleh, saya nak nasihatkan kepada semua yang ada kontak rapat ni, yang pergi buat test negatif, kita kuarantin diri sendiri, jangan keluar rumah dalam tempoh 14 hari. Dan untuk varian India ni, tak silap saya 21 hari KKM keluar kan. Lagi lama sebab ada kes 5 hari test negatif, 14 hari test negatif, lepas tu 17 hari dia test positif yang varian India ni. Jadi saya harap semua tanggungjawab, kuarantin diri, latihankan diri lah untuk semua. Dan kita kena ingat juga, apabila ini terjadi, kalau kita positif contohnya, dan kita pergi jalan rata-rata, pergi jumpa parents semua. Parents ni warga emas, dan kita bertanggungjawab tentang kesihatan diorang. Jadi kita tak nak lah daripada kesilapan kita ni menyebabkan lagi banyak family members ni terkena positif COVID-19. So dari sudut Kementerian Kesihatan, daripada pengalaman saya pada waktu tu pun ramai yang bagi tahu dia orang pun dah penat. Pada waktu tu 1,000-2,000 kes hari, memang penat. Nampak dia orang bekerja pun rasanya shift dia orang 3 shift rotation. Dan memang penat lah kerja dia orang. Bayangkan dengan pakaian macam tu, pakaian PPE macam tu untuk setiap masa. Itu yang pertama. Dan mereka dah lakukan yang terbaik pada saya, tapi mereka pun manusia juga. Penat tu akan datang, dan kita tak nak ahli golongan pekerja kesihatan ni, nurse ke doktor, moral dia menurun lah. Dan pada saya, tindakan kerajaan untuk melaksanakan PKP ni bagus, kerana kalau tak ada PKP ni, kemungkinan besar kes tu harian tu akan naik lagi tinggi. Cumanya saya kepada kerajaan lah, saya rasa perlu juga untuk kita tangani PKP ni secara bersasar. Contohnya kita tengok kes-kes kluster. Apabila kluster pendidikan baru-baru ni, sebelum PKP ni diumumkan, kluster pendidikan naik dengan banyak, lebih kurang 25% setiap hari kluster pendidikan. Dan apabila kita desak kerajaan untuk tutup sekolah ni supaya anak-anak tak kena kluster pendidikan ni, dan sekolah ditutup dan pembelajaran di rumah bermula hari ini, kita tengok kluster pendidikan terus menurun. Dan pada hari ini PKP ini dilaksanakan untuk merendahkan kes harian, melandaikan. Tapi pada masa yang sama, kluster yang paling tinggi sekarang adalah kluster tempat kerja. Dan kita perlu lihat kepada perkara ni lah. Kita seharusnya, pada saya lah, dibuatkan betul-betul PKP yang betul-betul tegas, macam PKP 1.0 baru ni tahun lepas. Lockdown semua dalam tempoh 2 minggu cukup pada saya. Dan pada saya juga, Kementerian Kesihatan jugalah perlu meneliti tentang vaksinasi ni. Perlu dilakukan dengan lebih cepat lah. Saya nampak kan? Saya tengok kalau compare dengan negara-negara lain, kita agak terlambat lah. Di COVID-19 ini adalah satu perkara yang betul-betul terjadi. Ianya bukan perkara yang dibuat-buat lah, dan bukan perkara yang kita patut ambil ringan. Sebabkan COVID-19 ni, ramai keluarga yang terkena. Yang kita COVID-19, ramai yang hilang nyawa, ramai yang hilang tempat bergantung, ramai yang hilang orang-orang yang disayangi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu patuh kepada SOP berkenaan dengan bagi mengelakkan COVID-19, dan kita perlu menjaga kendiri kita apabila kita berada dengan kontak rapat. Kita perlu kuarantin, kita perlu lakukan yang terbaik agar kita tidak memberikan virus ini kepada orang-orang yang kita sayang. Dan COVID-19 ini, kita sebagai rakyat
saya yakin kita pernah mencapai kejayaan untuk melandaikan COVID-19 ini sehingga satu angka pada tahun lepas. Jadi kita pernah lakukan perkara ni, dan saya yakin kalau kita bersatu hati, kita bersama-sama, kita boleh melakukannya sekali lagi untuk gelombang kali ini.